Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Raihan binti Muhammad Arifin selaku pensyarah PIMK 2063R iaitu pengajian kurikulum pendidikan Islam sekolah rendah. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk tugasan kami iaitu kurikulum pendidikan Islam dan cabaran IR 4.0. Sebelum kami meneruskan sesi pembentangan kami, izinkan saya memperkenalkan nama ahli kumpulan. Ahli pertama iaitu saya, Nurul Anis Izzati binti Zainabidin, dan ahli kedua iaitu Wan Nurul Afiqah binti Wan Muhammad Fabli. Okey, kita lihat dahulu kepada definisi kurikulum. Apa itu kurikulum? Okey, menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, kurikulum merupakan segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. Manakala menurut Kamus Dewan edisi keempat, kurikulum adalah skop dan isi kandungan sesuatu mata pelajaran di sekolah. Dan seterusnya menurut Smith tahun 1957, kurikulum merupakan satu urutan pengalaman yang disediakan di sekolah bagi tujuan mendisiplinkan pelajar dalam cara berfikir dan bertindak secara kumpulan. Okey, seterusnya kita lihat kepada definisi pendidikan Islam. Menurut Hasan Langgulung tahun 1979, beliau memberikan pengertian bahawa pendidikan Islam adalah proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Okey, seterusnya menurut Asy-Syarqawi tahun 1983, pendidikan Islam bermaksud satu kefahaman terhadap ajaran Islam yang membawa seorang manusia kepada menjauhi dari sifat-sifat tercela dan mendekatkan diri dengan sifat terpuji. Dan yang terakhir, menurut Fatiakan tahun 1997, pendidikan Islam ialah proses membina individu dan masyarakat berdasarkan paksi Islam sama ada dalam aspek pegangan, pemikiran maupun perbuatan. Okey, tadi kita dah lihat kepada definisi kurikulum, definisi pendidikan Islam dan sekarang kita lihat kepada definisi kurikulum pendidikan Islam. Okey, kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematik diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Atau dengan kata lain, kurikulum pendidikan Islam adalah semua aktiviti, pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan secara sistematik diberikan oleh pendidik kepada anak didik dalam rangka tujuan pendidikan Islam. Okey, seterusnya kita lihat kepada matlamat pendidikan Islam. Matlamat pendidikan Islam adalah untuk melahirkan individu yang berilmu, beriman, berketerampilan, beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, menjadi hamba dan khalifah yang bertakwa serta menyumbang ke arah mempertingkatkan tamadun bangsa dan negara serta berjaya di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nurul Afiqah binti Wan Muhammad Fabli akan membentangkan berkenaan tajuk Revolusi Industri 4.0. Baiklah, apa itu Revolusi Industri 4.0? Sebelum kita pergi pada lebih jauh, mari kita lihat dulu pengenalan revolusi industri. Menurut Rubinstein, permulaan revolusi industri berlangsung dari abad ke-18 yang bermula di utara England, kemudian mula tersebar di negara-negara Eropah dan Amerika Utara sehingga ke kawasan lain. Revolusi industri dapat diertikan sebagai suatu perubahan cara kerja manusia secara fundamental kerana melahirkan hal-hal yang baru yang dapat membantu juga diperlukan pada kehidupan manusia. Baiklah, kita teruskan kepada sejarah revolusi industri.
Revolusi industri bermula pada 1784 di mana penemuan mesin wap. Mesin wap ini telah dapat meminimalkan tenaga manusia dan juga telah memberi peningkatan kepada penghasilan sesuatu produk sehingga 6 kali ganda dan seterusnya menjadikan penghasilannya semakin mudah, efisien dan pantas. Dan seterusnya berlaku revolusi industri 2.0 iaitu pada tahun 1870 yang mana ketika itu penemuan tenaga elektrik iaitu dengan dapat menghasilkan tenaga elektrik yakni kuasa elektrik sebagai salah satu rangkaian teknologi yang semakin canggih dan efisien. Dan terhasilnya mentol elektrik, arus ulang alik dalam kuasa elektrik, dinamo elektrik dan sebagainya. Dan kita pergi pula kepada revolusi industri 3.0 iaitu ia bermula pada tahun 1970. Ketika itu penemuan teknologi maklumat dan pengkomputeran. Dan transformasi yang telah dibuat dalam revolusi industri tersebut adalah ia telah menyumbang kepada penciptaan robotik dan pencetakan 3 dimensi yang dicipta untuk pengeluaran pembuatan dan perkhidmatan domestik. Seterusnya, paradigma perindustrian berubah daripada perkilangan tradisional kepada perkilangan industri yang menggunakan teknologi perbuatan canggih dan fleksibel. Pergi kepada industri 4.0. Industri 4.0 bermula pada 2018 iaitu penemuan cyber fizikal. Transformasi yang telah dilakukan adalah hubungan antara manusia, alat dan mesin dalam melakukan komunikasi satu sama lain dengan adanya Internet of Things iaitu IoT dan Internet of People iaitu IoP. Industri pembinaan, industri tenaga yang boleh diperbaharui, rancangan bandar mulai dibentuk, bersifat logistik, perniagaan serta kemajuan dalam pengangkutan. Ketika ini, industri revolusi 4.0 lebih banyak menggunakan internet sebagai jurang untuk segala bidang dalam memantapkan lagi ekonomi negara. Baiklah, kita teruskan kepada definisi IR 4.0. Apakah itu IR 4.0? Okey, revolusi industri 4.0 adalah industri membiarkan komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain dan akhirnya membuat keputusan tanpa melibatkan keterlibatan manusia. Kombinasi antara fizik cyber, Internet of Things iaitu IoT dan Internet of System yang sekaligus membuatkan revolusi industri ini akan terjadi. Dan menurut Stewart, iaitu revolusi perindustrian 4.0 tidak hanya mengenai mesin teknologi dan sesebuah sistem sahaja, tetapi ia meliputi skop yang lebih luas dalam gabungan fizikal, digital dan biologi seperti nanoteknologi, bioteknologi, robotik, kenderaan berautonomi, Internet of Things dan penggunaan peranti pintar dan pengkomputeran. Okey, seterusnya kita pergi kepada cabaran kurikulum pendidikan Islam dalam mendepani IR 4.0. Di sini saya senaraikan 3 kurikulum pendidikan Islam yang menjadi satu cabaran dalam mendepani IR 4.0 iaitu akidah, ibadah dan akhlak. Kita pergi dulu kepada isu akhlak. Di sini saya senaraikan 2 iaitu keruntuhan akhlak dalam institusi keluarga dan buli cyber. Jika dilihat sekarang ramai kanak-kanak dan adik-beradik yang semakin kurang kasih sayang dan tidak saling menghormati antara satu sama lain. Dan kita juga didedahkan dengan pelbagai isu dalam keluarga seperti adik-beradik yang bergaduh sehingga saling membunuh dan anak yang sehingga membunuh ibu bapa kerana permasalahan yang kecil. Itu semua adalah cabaran dalam kurikulum pendidikan Islam supaya dapat membentuk peribadi yang mulia sesuai dengan revolusi industri 4.0. Seterusnya iaitu isu buli cyber. Okey, buli cyber ini sekarang dilihat telah menjadi satu perkara yang sangat penting untuk dilihat kerana
semua orang telah menggunakan media masa sebagai satu platform untuk merancang kehidupan atau mendedahkan apa yang dilakukan. Jadi dalam media masa itulah kita tahu kehidupan seseorang, kita tahu apa yang seseorang itu lakukan, dan itu menjadikan orang lain mudah untuk membuli secara dalam internet. Disebabkan internet ini boleh mengakses ke mana sahaja, mereka mudah untuk memberi kata-kata yang tidak baik, menghina, dan itu semua adalah satu cabaran dalam kurikulum pendidikan Islam untuk membentuk peribadi Muslim yang bukan sahaja baik apabila di hadapan masyarakat, malah bila duduk dalam media masa juga menjadi satu peribadi yang sangat disegani kerana adanya dalam diri mereka pegangan Al-Quran dan Sunnah. Seterusnya kita pergi kepada bidang ibadah. Yang mana dalam bidang ibadah terdapat isu solat jemaah dalam talian dan isu transgender berpakaian tidak mengikut syarak di tanah suci Mekah. Dalam IR 4.0 yang seperti diketahui, seperti yang kita telah cerita tadi, iaitu banyak menggunakan Internet of Things. Yang mana semua perkara banyak menggunakan internet, tetapi tidaklah seharusnya masyarakat menjadikan isu solat jemaah dalam talian ini adalah isu yang biasa, kerana ia seolah-olah memperolok-olokkan ibadah kepada Allah, dan ini adalah satu cabaran dalam kurikulum pendidikan Islam. Seterusnya, isu transgender berpakaian tidak mengikut syarak di tanah suci Mekah juga adalah satu cabaran yang dilihat serius dalam mendepani ayat 4.0, disebabkan internet yang terlampau meluas dan mereka setengah individu ini terlampau berani sehingga tidak merasakan akan hukuman yang akan mereka hadapi kerana tidak menghormati ibadah di tanah suci Mekah tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada isu akidah. Dalam bidang akidah ini, kita dapat lihat isu syirik atau bomoh dan isu taksub kepada artis luar negara. Okey, dalam isu taksub kepada artis luar negara ini, ia berkait dalam ia menjadi satu cabaran dalam mendepani IR 4.0, iaitu apa cabaran dia dalam kurikulum pendidikan Islam, kerana disebabkan mudah untuk pelajar-pelajar individu mengakses apa sahaja yang mereka minati dalam internet, disebabkan taksub dan terlalu suka kepada sesuatu perkara itu, mereka mengikut tanpa ada ilmu, tanpa ada ilmu pada sesuatu yang mereka ikuti tersebut. Contohnya pakaian ataupun gaya rambut, makanan, sedangkan mereka tak tahu pun apa yang mereka ikut itu dalam Islam benarkan ataupun tidak. Dan isu syirik atau bomoh, jika dilihat, isu ini telah ada sejak dahulu lagi, tetapi ia menjadi cabaran juga dalam kurikulum pendidikan Islam kerana terdapat cara yang lebih luas di waktu sekarang ini, iaitu dengan adanya IR 4.0 ini, cara mereka menggunakan syirik atau bomoh ini lebih nampaknya lebih bijak, dikatakan bijak kerana apa? Mereka menggunakan internet untuk membomoh ataupun santau dengan menggunakan internet sahaja. Itu satu isu yang kritikal dan menjadi cabaran sebenarnya dalam kurikulum pendidikan Islam bagi mendidik akidah individu yang mantap, mendidik individu dengan pemantapan akidah dan menjadikan mereka ini tidak mudah terpesong atau tersesat dengan apa yang mereka nampak dalam internet atau apa yang disiarkan dalam media masa. Okey, seterusnya saya pergi kepada rumusan. Okey, seterusnya kita lihat kepada peranan guru dalam isu akhlak. Berdasarkan pembentangan daripada saudari Wan Nurul Afiqah tadi, beliau ada memfokuskan dua isu dalam bidang akhlak, iaitu yang pertama keruntuhan akhlak dan yang kedua cyberbullying. Okey, jadi di sini saya akan menerangkan peranan guru dalam isu akhlak. Yang pertama, guru perlulah menceritakan ataupun menerangkan kesan-kesan
cyberbuli kepada pemangsa. Bagi tahu murid-murid tentang buli cyber ini boleh mendatangkan kesan negatif terhadap mangsa sebagaimana buli tradisional. Sekalipun tidak ada sebarang kecederaan fizikal yang ditinggalkan, tetapi buli cyber boleh memberikan kesan yang lebih serius berbanding fizikal. Contohnya penggunaan bahasa yang tidak sopan seperti menggunakan kata-kata kesat, berbau lucah, ugutan dan penyebaran maklumat yang tidak betul boleh mempengaruhi emosi dan tingkah laku mangsa. Cyberbully ini juga boleh menyebabkan seseorang itu berada dalam keadaan kesedihan, tekanan perasaan dan hilang keyakinan diri. Okey, seterusnya, yang kedua, guru perlulah memberi penekanan lebih terhadap akhlak murid. Di dalam kelas, beri penekanan lebih terhadap akhlak, terhadap adab pelajar itu. Ajar mereka bukan sahaja beradab di sekolah, malah mereka perlu beradab semasa di rumah, semasa bersama dengan rakan-rakan, semasa berhadapan dengan masyarakat dan sebagainya. Yang ketiga, guru menjadi qudwah hasanah ataupun contoh ikutan terbaik kepada murid. Jika kita ingin anak-anak murid kita berkelakuan elok, berakhlak mulia, jadi kita sebagai guru ini perlu menunjukkan contoh yang terbaik kerana anak-anak murid ini mereka meniru apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Okey, yang keempat, guru perlu mengambil tahu tentang perihal ataupun masalah yang dihadapi oleh murid. Contohnya, jika ada murid yang bermasalah, guru ni boleh duduk bersama selotok, tanya apa masalah. Sebab kadang-kadang mereka yang punyai masalah disiplin ini, kadang-kadang mereka ni ada masalah yang tersendiri. Contohnya masalah keluarga yang mana mereka pendam, mereka tidak memberitahu orang. Jadi disebabkan masalah-masalah itu mereka tertekan sehingga menyebabkan mereka buat masalah disiplin, akhlak tak elok, tidak beradab dan sebagainya. Dan lagi satu, guru perlu mengambil tahu tentang masalah murid ni juga kerana bimbang murid itu menghadapi masalah cyberbully itu tersendiri. Dia menjadi mangsa kepada cyberbully itu sendiri. Okey, seterusnya kita lihat kepada peranan guru dalam isu ibadah. Okey, tadi saudari Wan Nurul Afika telah memfokuskan kepada dua isu dalam bidang ibadah, iaitu isu solat berjemaah secara online dan isu transgender berpakaian tidak mengikut syarak di Tanah Suci Mekah. Okey, sekarang saya akan menghuraikan tentang peranan guru dalam isu ibadah. Okey, peranan guru yang pertama, guru perlulah menasihati murid untuk berpada-pada dalam media sosial. Bagi tahu murid-murid bahawa jangan terbawa-bawa sehingga membuat konten berbentuk keagamaan yang kemudian tular sehingga menjejaskan keharmonian masyarakat. Yang kedua, guru perlu memberitahu murid bahawa larangan menunaikan solat berjemaah melalui siaran langsung di televisyen atau radio ataupun secara dalam talian kerana ia tidak mencapai maksud seperti dikehendaki syarak. Yang ketiga, guru perlu memberi kefahaman yang jelas tentang maksud sebenar ibadah umrah. Apa niat kita menunaikan umrah? Saya pasti tak ada orang yang pergi buat umrah semata-mata untuk melancong ataupun sekadar bercuti. Mesti mereka membuat umrah adalah untuk beribadat kepada Allah. Yang mana umrah ni juga adalah pengembaraan rohani seseorang untuk mengabdikan diri kepada Allah. Okey. Seterusnya, yang keempat, guru perlu memberitahu murid tentang hukum umrah transgender. Yang mana jika orang-orang transgender ini ingin membuat umrah, mereka perlu berbalik kepada jantina asal mereka. Kalau mereka lelaki, mereka perlu berpakaian lelaki lah. Kalau mereka asalnya perempuan, masa buat umrah berpakaian seperti perempuan. Okey, seterusnya kita masuk kepada peranan guru dalam isu akidah.
Okey, tadi Wan telah memfokuskan kepada dua isu dalam bidang akidah, iaitu isu taksub kepada artis luar negara dan yang kedua isu bomoh dan syirik. Okay, sekarang saya akan menerangkan peranan guru dalam isu akidah. Yang pertama, guru perlu menjelaskan secara terperinci kepada murid-murid tentang perkara-perkara khurafat seperti bomoh dan syirik dan lain-lain yang boleh menyebabkan akidah dan iman seseorang itu rosak. Yang kedua, guru perlu mengingatkan murid-murid untuk tidak terlalu taksub terhadap artis-artis luar negara. Contohnya, K-pop lah. Banyak anak muda, murid-murid sekarang suka tengok artis-artis Korea ni. Kadang-kadang pergi konsert dia terkinja-kinja tanpa hiraukan batas pergaulan semua. Tanpa gambar kat bilik, ulang cerita Korea berpuluh-puluh kali sehari. Jadi kat situ guru perlu mengingatkan murid untuk tidak terlalu taksub terhadap artis-artis luar negara, contohnya artis-artis Korea. Okey. Yang ketiga, guru perlu memberitahu kepada murid bahawa perbuatan bomoh dan syirik itu adalah berdosa besar. Dan yang keempat, guru perlu menekankan dengan lebih mendalam tentang akidah yang sebenar. Di dalam kelas tu guru perlu menekankan tentang akidah yang sebenar. Maka secara kesimpulannya adalah kita sekarang berada pada zaman yang teknologinya yang semakin canggih dan pelbagai cabaran mula muncul dari segi akhlak pelajar, masalah sosial dan sebagainya. Dan kerana itulah guru perlu lebih bersedia dengan ilmu-ilmu yang luas dan kaedah pengajaran yang boleh menarik minat pelajar dalam pembelajaran dan boleh membentuk pribadi mereka seperti yang terkandung dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Dan tak dinafikan juga, guru perlu cakna akan teknologi-teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana ia seiring dengan revolusi industri yang semakin berkembang dalam menjadikan seseorang individu itu kreatif, inovatif, seimbang yang sesuai seperti disarankan dalam falsafah kebangsaan guru. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.